Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 16 Mei 2020. Tiada kes baru COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif di negeri ini kekal 330 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah pesakit sembuh meningkat sebanyak 3 kes, menjadikan keseluruhan 296 pesakit sembuh. Seramai 30 pesakit masih menerima rawatan, dengan 8 daripadanya kes pesakit dirawat semula. Sebanyak 10 daerah di negeri ini masih merekodkan kes aktif, dengan Keningau mencatat kes aktif tertinggi iaitu 7 kes. Diikuti Ladatu 5 kes, manakala 4 kes aktif masing-masing di Kota Kinabalu, Tawau dan Semporna. Tindakan seorang lelaki menghina yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin melalui aplikasi WhatsApp membawa padah apabila dihukum penjara 8 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu. Magistrat Alfiq Agos menjatuhkan hukuman itu terhadap Chole Bonar, 51 tahun selepas dia mengaku bersalah melakukan perbuatan itu pada 22 November tahun lalu. Mahkamah memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara bermula semalam. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memuat naik hantaran yang menghina dan memburuk-burukan Tun Johar di kumpulan WhatsApp pada hari berkenaan. Dia didakwa mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Khairul Anwar Abdul Halim, manakala Jole tidak diwakili peguam. Pasangan suami isteri warga emas antara 66 individu yang ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sabah AADK sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 60 individu didapati positif dadah jenis syabu dan seorang positif dadah jenis ganja. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah AADK Abdul Hamdi Ibrahim berkata, operasi khas yang dilaksanakan sejak 6 Mei lepas turut mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. 66 orang yang disyaki penagih dadah di bawah Seksyen 31A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Daripada jumlah ini, seramai 61 orang telah didapati positif dadah melalui ujian saringan pengesanan dadah dalam urin. Pemeriksaan dilakukan di bawah Seksyen 3-1-A Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Menurutnya, operasi mengesan kegiatan penyalahgunaan dadah akan dilakukan secara berterusan dan masyarakat diminta untuk bekerjasama dengan tampil memberi maklumat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah membuka semula transaksi di kaunter secara berperingkat selepas ditutup sejak 20 Mac lalu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Sadim Abdul berkata, kesemua kaunter JPJ di seluruh Sabah kembali memulakan transaksi melibatkan penambahan 3 urusan. Ketika ditemui RTM di pejabatnya di Penampang, Sadim memberitahu antaranya cetakan sijil pemilikan kenderaan dan lesen kenderaan motor, pengesahan biometrik pemunya baharu bagi urusan tukar hak milik secara sukarela kenderaan persendirian serta permohonan permit memandu antarabangsa. Sementara urusan kenderaan persendirian seperti pembaharuan cukai jalan dan pembaharuan lesen boleh dilakukan di pejabat pos. Setakat ini kita masih lagi belum membuka untuk perkhidmatan kenderaan persendirian dan kemungkinan pada minggu hadapan keseluruhan operasi GPJ mungkin akan dibuka sepenuhnya dan pada masa itu urusan-urusan yang melibatkan kenderaan persendirian mungkin bolehlah dilaksanakan di GPJ Negeri Sabah dan juga GPJ Malaysia secara keseluruhannya. Katanya kesemua kaunter JPJ dibuka Isnin hingga Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 3 petang. Pembayaran tunai hanya dilakukan sehingga pukul 11 pagi.
Manakala operasi hujung minggu bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari dengan kaedah pembayaran e-payment. Bagaimanapun, urusan kaunter JPJ di UTC masih ditutup. Sebanyak 2,500 pelindung muka diserahkan kepada petugas barisan hadapan di 4 hospital di negeri ini, iaitu Hospital Queen Elizabeth I, Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah dan Hospital Tuaran. Sumbangan pelindung muka berkenaan merupakan hasil kerjasama Persatuan St. John Ambulance Malaysia dan pemimpin masyarakat serta pertubuhan bukan kerajaan NGO. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli, Datuk Jahid Jahim, kerjasama seumpamanya wajar diteruskan bagi memastikan barisan hadapan dapat melaksanakan tanggungjawab dengan lebih baik. Mudah-mudahan ini frontliners bila melihat pertubuhan sukarela secara sukarela menyumbangkan tenaga masa untuk membantu menyediakan ini. Mudah-mudahan memberi mereka semangat untuk bekerja lebih semangat, prihatin dan ikhlas karena masyarakat bersama mereka. Total sumbangan yang kami bagi hari ini adalah dalam 2,500 which is untuk 4 hospital besar di daerah KK dan Tuaran. Pihak Hospital Tuaran, Desa Pengarah, mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi pihak-pihak NGO khasnya pada hari ini, pihak St. John Ambulance Kota Kinabalu datang ke Hospital Tuaran memberikan sumbangan face shield ni. Sebab face shield ini antara peralatan yang kita katakan PPE, Personal Protective Equipment, antara yang penting lah. Mereka ditemui RTM selepas penyampaian pelindung muka berkenaan di Hospital Tuaran. Corak kehidupan norma baharu bagi mendepani pandemik COVID-19 semakin diterima rakyat negeri ini. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 6 bermula 13 Mei lalu hingga 9 Jun depan memberi sedikit kelonggaran pergerakan, namun memerlukan masyarakat patuh kepada arahan kerajaan selain mengikuti saranan Kementerian Kesihatan KKM demi kesihatan dan keselamatan diri. Tinjauan RTM di Tawau mendapati rata-rata menyambut baik saranan kerajaan khususnya KKM dalam membantu meningkatkan kefahaman rakyat berhubung keadaan semasa di negara ini. Sepanjang PKP ini kita amalkan apa yang disarankan oleh pihak kerajaan. Contohnya kalau kita keluar, balik dari rumah kita kena bersihkan badan, mandi segera, pakaian terus dibasuh dan tidak menyentuh anak dan keluarga, dan semua barang yang dibeli semua dicuci terlebih dahulu. Kalau di rumah saya sudah biasakan anak-anak, mendisiplinkan anak-anak setiap kali lepas memegang sesuatu apa, pastikan basuh tangan dengan sabun dan air, dan ni memastikan rumah apa semua kena mop lantai seminggu 3 kali. Pasti buat macam tu. Kalau macam di rumah pun sekarang kan, kalau macam lepas pegang-pegang kah, saya macam rasa bila sudah pegang benda ni saya rasa mau perlu cuci tangan. Kalau di luar kah macam beli-beli barang kah, bila masuk kereta kah terus pakai hand sanitizer, so macam kita rasa lebih berhati-hati lah lepas jadi benda-benda macam ni kan. Saya baru turun ke bandar kan, memang agak ganjal lah, tapi kita perlu jaga diri sendiri, kita ikut apa yang disarankan lah. Kita bagi, kalau jumpa kawan pun ini letak tangan, saya akan keluar, saya akan guna mask, sering kali pakai hand sanitizer, dan kalau balik pun balik sampai rumah terus mandi. KKM menyarankan rakyat mengamalkan norma baharu termasuk menggunakan pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan mengekalkan penjarakan sosial 1 meter. Sebanyak 1,000 bungkus bubur lambuk diserahkan kepada petugas barisan hadapan di Hospital Queen Elizabeth I dan Regimen 507 Askar Wataniah. Bubur lambuk berkenaan disediakan Persatuan Usahawan Wanita Daerah Sepitang UNITA dan Syarikat Adabi Sabah. Penyerahan bubur lambuk ini disempurnakan isteri yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Dr. Norlida Tan Sri Dato' RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Bercakap kepada RTM, Komander Regimen 507 Askar Wataniah Kenal Alhamra Tun Johar berterima kasih atas sumbangan berkenaan.
Regimen 507 Askar Wataniah telah menerima sebanyak 300 bubur lambuk daripada pihak Adabi yang disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Puan, dan kita amat berterima kasihlah di atas sumbangan ini, dan diharap ini dapat membangkitkan moral anggota-anggota Askar Wataniah kita yang sedang bertugas di sekitar Kota Kinabalu dalam sekatan jalan raya sepanjang PKP pertama hinggalah PKP pada hari ini. Sementara itu, selaku penaja barangan untuk masakan bubur lambuk, pengurus Adabi Sabah, Zahari Muhammad Nasir, memberitahu ini kali pertama pihak Adabi menyampaikan sumbangan kepada barisan hadapan. Sebagaimana semua maklum, sekarang ini frontliner terlalu penat bekerja, dan saya mengambil inisiatif dengan tim Adabi Sabah. Kita ingin menyumbang bubur lambuk. Bubur lambuk ini adalah kegemaran masyarakat setempat pada bulan puasa. Dalam majlis ini, pihak media turut menerima sumbangan bubur lambuk berkenaan. Turut hadir Timbalan Presiden Persatuan Kadayan Sabah, Datuk Osman Ahmad. Selaras saranan kerajaan agar semua premis kerajaan melakukan operasi Nyah Kuman, Jabatan Penyiaran Sabah melaksanakan operasi itu semalam dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah. Bertempat di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu, semburan Nyah Kuman dilakukan 10 anggota bomba. Pengarah Penyiaran Sabah Malina Zia Datuk Julaspi berkata, operasi berkenaan merupakan inisiatif jabatan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan warga kerja RTM Sabah terjamin dan bebas jangkitan COVID-19, sekaligus meyakinkan kaki tangan RTM untuk menjalankan tugas dalam keadaan selamat. Saya melihat ini sangat penting untuk kita Nyah Kuman kompleks ini, dan juga ini adalah untuk langkah keselamatan kepada semua warga kerja di sini. Sementara itu, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Balai JBPM Negeri Sabah, alias Abu, menyambut baik kerjasama berkenaan. Untuk keselamatan kepada kaki tangan, orang awam dan sebagainya, pihak Jabatan Penyiaran bersama dengan Jabatan Bomba bekerjasama untuk buat sanitasi untuk bangunan ini. Semua warga kerja RTM diingatkan agar mengamalkan prosedur operasi standard SOP. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia, dan budayakan norma baharu, jaga diri serta patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu, saya Jovini Jim Lajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.